السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita menyambung lagi perbahasan daripada beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Kita berada pada isu yang ke-11. Isu yang ke-11 ialah beramal dengan hizib secara keterlaluan sehingga meninggalkan bacaan Al-Quran, zikir-zikir dan hizib yang syar'i. Kita dah bahas sebelum ni, iaitu berkenaan dengan salah satu hizib yang terkenal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu ni ialah hizib bahar yang dipelopori oleh satu tarikat, iaitu tarikat Asyadziliyah. Sebelum daripada tu kita dah bahas berkenaan dengan mukaddimah berkaitan dengan perkara ni. Jadi kita sambung saja tentang beberapa lagi poin yang masih lagi ada dalam hizib ni. Kalau kita tengok hizib bahar ni, ianya ada cerita yang tersendiri, iaitu cerita macam mana hizib bahar ni dapat ataupun diperolehi oleh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, pendiri ataupun pengasas kepada tarekat ini. Ialah ketika mana dia terperangkap di tengah lautan. Pada waktu tu dia belayar ingin buat haji, belayar dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Kapal yang dia naik tu tak bergerak dengan sebab tiada laluan angin ataupun tiada tiupan angin, tidak dapat menghalakan kapal tu bergerak. Dan akhirnya dia telah tertidur keletihan dan bermimpi. Dalam mimpi tu Nabi memberikan hizib tersebut. Hizib itu akhirnya memudahkan urusan dia untuk meneruskan perjalanan yang berbaki untuk sampai ke tempat yang dituju, iaitu Makkah Al-Mukarramah, untuk menunaikan haji. Cuma ada beberapa perkara yang ingin saya sebut sebagai pendahuluan dulu sebelum pada kita masuk dan kita sambung perbahasan kita ni, iaitu berkenaan dengan satu risalah yang disebar. Risalah ni tajuk dia Berita Agama. Risalah ni saya tunjuk terus aku. Okey, risalah ni. Risalah ni disebar termasuk di masjid ni. Termasuk di masjid ni. Ada satu kumpulan yang datang daripada luar Malaysia masuk ke Perlis menyebarkan risalah ni. Saya dapat gambar lagi orang tu datang ke masjid ni dan beberapa masjid lain di Perlis. Okay. Saya nak sebut benda ni sebab apa? Sebab benda ni kita dah pernah sentuh pada isu yang ke-9 dalam buku ni. Okey. Dia sedap sikit lah. Subuh-subuhnya orang tak serang sangat. Okey. Tak apa. Jadi saya nak cerita sikit. Okey. Risalah ni ialah ilham mimpi satu orang tok syekh tarikat daripada negara lain. Tapi dia adalah cawangan-cawangan dia ni. Cawangan di KL dengan Perak pun ada. Okay. Satu madrasah yang dinamakan dengan Madrasah Faiz Al-Baqarah. Nama madrasah pun dah semacam lah. Faiz Al-Baqarah. Faiz tu okey, Al-Baqarah tuan-tuan tahu apa? Lembu. Lembu betina. Madrasah Faiz Lembu Betina. Okay. Bahasa Melayunya lah. Okay. Ini ialah himpunan ilham yang turun kepada guru dia orang. Siap dengan tarikh lagi. Okay. Dalam buku ni bermula
Daripada tahun keberapa saya tak pasti, tapi sampailah kepada tahun 2001, tahun 68. Cuma saya baca sikit lah dia punya apa nama ni, opening dia ni. Ada banyak benda. Dia ada buat satu sebelah tulisan Jawi, sebelah lagi tulisan Rumi. Okay. Saya baca benda-benda yang penting saja. Pada muka surat yang kelima dia sebut, dia kata telah diturunkan perkataan-perkataan daripada alam roh melalui saluran di dalam diri almarhum Al-Ustaz Muhammad Hasan bin Muhammad Junid suatu ilham, iaitu amalan tauhid memperkenalkan segala gerak-geri, usul dan periksa. Amalan ini adalah kepunyaan Rasulullah. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya, walau bagaimanapun orang tidak akan boleh mencarinya. Ada yang dikatakan tauhid dunia, ada yang dikatakan tauhid pada perkataan sahaja. Tauhid yang dikehendaki adalah tauhid al-ma'rifah. Sejak 1400 tahun, Al-Ustaz adalah orang pertama yang bersedia menerima suara ilham roh mutmainnah dari Nabi Muhammad. Ni dalam masalah ni. Saya dapat gambar dia punya tim dia ni bergerak dalam Perlis menggunakan sebuah kereta. Siap nombor pendaftaran kereta pun saya dapat. Okay. Saya baru sampai Perlis daripada Indonesia. Baru sampai, tak sampai rumah lagi. Gambar tu sampai dulu dalam telefon saya. Dan gambar tu ialah gambar di masjid ni. Sebelum daripada tu dia di Masjid Alwi. Okay. Di Masjid Alwi dia sempat kumpul lah risalah tu. Masjid ni saya tak pasti dia orang tempat selit ke dalam rak mana-mana ke. Okay. Cuma nak katanya dalam ni ialah himpunan ilham-ilham yang turun kepada guru dia orang, iaitu Syekh Muhammad Junaid tadi itulah. Okay. Dikumpulkan dan diletakkan dalam satu risalah. Cuma semalam ataupun 2 hari lepas, saya tengok masih lagi ada mereka ni di Perlis. Saya jumpa di satu kawasan lah, di orang tengah makan. Okay. Cuma nak katanya dia masih lagi ada lah. Dan mungkin dia orang tak tahu pendirian Perlis terhadap isu-isu seperti ini. Okay. Cuma kalaulah ada buku seperti ini yang disebarkan, buku ni dia mengandungi banyak ilham-ilham. Ilham-ilham yang tak jelas lah daripada mana. Tengok dia ada tarikh 18 bulan 5 tahun 1971. Ni ilham yang turun kepada guru dia. Ilham dia berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kepada Nabi apa katanya. Wajib kita menuntut ilmu daripada siapa. Jadinya kami turunkan Quran di dalam dunia. Apa ada makna kepada kamu? Allahu Akbar untuk menggantikan aku bekerja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, itu suratul Fatihah. Bukan saya Nabi, bukan saya Rasul, saya cuma mendapat khabar. Tuan-tuan boleh tengok lah. Tapi tak perlu tengok lah kot. Tengok Quran lagi bagus lah pada tengok yang ni. Okay. Cuma nak katanya ada, dia sampai. Dalam-dalam kita duk bagi tahu pun sampai. Pun sampai. Okay. Jadi kena alert lah, terutamanya AJK Masjid. Saya dah bawa benda ni kepada penguatkuasaan Jabatan Agama tentang isu penyebaran risalah yang dinamakan dengan berita agama. Siap ada kata apa, scan barcode lagi untuk tahu dekat mana madrasah dia orang. Dalam rangka lain nak minta derma lah, dalam rangka lain. Okay. Tapi dia duk sebar benda ni lah. Okay. Memang apa yang dia bawa ni, kita dah sentuh pada isu yang ke-9 dalam buku ni, iaitu membenarkan ilham yang datang kepada satu orang guru. Okay. Banyaklah yang dia senaraikan ni. Yang last sekali muka surat 36, yang menerima ilham wakil guru agama almarhum Ustaz Muhammad Hasan bin Muhammad Junid, yang bahagia hakikat makrifat kembali ke rahmatullah pada 26 Disember tahun 2004 jam 6 pagi. Maknanya dah meninggal lah ni. Dia dah meninggal lah. Cuma nak katanya dia punya risalah ni masih lagi disebarkan dan masih lagi kata apa, ada usaha untuk menyampaikannya. Tapi dia ada kader-kader dia lah yang sampai ke tempat kita ni, jauh daripada Singapura sampai ke tempat kita, daripada selatan sampai ke utara. Okay. Cuma saya nak katanya, saya pasti dan yakin risalah ni telah sampai ke banyak masjid di Perlis lah. Banyak masjid di Perlis. Cuma 2 masjid ni saya agak bimbang lah, sebab masjid Tuanku dan juga masjid Alwi ni dia jadi tumpuan orang. Kalau 2 masjid ni sampai, maknanya masjid-masjid lain confirm dah sampai. Masjid-masjid yang kawasan
pendalaman apa semua ni, mungkin boleh jadi risalah ni telah sampai. Sebab dia datang berkumpulan, dia ada kumpulan dia lah. Dan ini ialah termasuk daripada penyebaran risalah-risalah yang tak jelas, dan dia pun bukan ada cetakan yang berdaftar pun bukan. Ni hanya hasil usaha sendiri je lah. Okay. Secara umumnya dia taklah bagi amalan-amalan yang pelik dalam risalah ni. Cuma persoalan-persoalan ataupun perkataan-perkataan yang sudah pasti ada mirip kepada benda-benda yang tak jelas. Contoh muka surat 28, dia kata yang keempat, Al-Quran itu engkau pergi ke sana dan aku pergi ke sini, sembahyang balik ingat, al-insana sirri wa ana sirruhu, saya jaga setakat roh sahaja. Apa benda nak cakap apa itulah, apa benda nak beritahu apa? Okay. Quran pun tak berbelit-belit macam ni. Okay. Tapi nampak kemas lah kalau boleh cakap macam ni. Itu je lah. Okay. Tak ada isi pun, cuma dia nampak kemas aja. Okay. Jadi saya rasa bertanggungjawab untuk beritahu benda ni sebab kita dah sentuh isu ni. Okay. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua kena waspadalah terhadap penyebaran risalah seperti ini, khususnya di negeri ini yang memang kita tak bersetuju dengan benda-benda yang seperti ini. Okay. Jadi kita sambung balik berkenaan dengan Hizib Bahar ni. Okay. Antara apa yang terdapat dalam Hizib Bahar ni ialah berkaitan dengan beberapa isu yang bersifat pendinding kepada orang yang mengamalkannya. Okay. Dalam Hizib Bahar ada satu kalimah yang dia sebut Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasa saqafuna. Kata-kata ini terdapat dalam Hizib Bahar yang bermaksud Bismillah adalah pintu kami, Tabaraka adalah dinding kami, dan Yasin adalah atap kami. Itu yang dia sebut. Okay. Jadi pada potongan ni ada benda-benda yang kurang jelas dan perlukan kepada pendetailan. Okay. Kita tengok analisis yang dia sebut. Doa di atas bukanlah doa yang diperintah oleh syarak. Ia termasuk ke dalam doa yang ditolak oleh hati. Menjadikan kalam Allah berada pada tahap pintu, dinding dan juga atap memerlukan sokongan daripada asar. Jika tidak, ia akan menjadi sesuatu yang disebut sebagai bid'ah. Kadang-kadang mengandungi unsur memperlekehkan Al-Quran itu sendiri. Kita tengok balik ayat dia. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasa saqafuna. Dia tak sebut Yasin. Sebab nak meraihkan syair tu dia sebut yasa saqafuna. Okay. Keseluruhan doa, majoriti yang ada dalam Hizib Bahar ni tak semua bermasalah. Ada yang okey, ada yang jelas maksudnya. Tapi kalimah-kalimah seperti ini ialah kalimah-kalimah yang mengandungi benda-benda yang tak jelas. Okay. Yang dia sebut sini, keseluruhan doa tu sepatutnya tertumpu kepada benda yang lebih utama. Sebab Nabi kalau dia ajar pada kita doa, Nabi akan ajar doa yang jelas. Nabi tak ajar doa-doa yang ada bunyi-bunyi yang tak jelas seperti ini. Okay. Dalam analisis ini disebut, dia kata sebenarnya maksud keseluruhan daripada doa yang terdapat daripada Hizib Al-Bahri tertumpu kepada permohonan untuk memudahkan perjalanan di laut dan menentang musuh. Itu poin keseluruhan untuk Hizib Bahar ni, ialah untuk orang yang duduk di laut dengan orang yang dia terputus hubungan untuk minta tolong ke siapa-siapa, okay, ataupun menentang musuh. Tujuan sebegini adalah kecil berbanding tujuan yang lebih besar, iaitu mendapatkan keampunan daripada Allah. Ada benda-benda yang kalau kita tengok teknik untuk menarik orang supaya boleh buat benda-benda macam ni ialah memberi nama-nama kaifiat yang hebat. Nama-nama yang hebat kita letak. Contoh Hizib Bahar ni boleh tolong orang yang tersasar di pertengahan laut ataupun di tengah hutan, di padang pasir apa semua. Okay. Style yang macam ni memang mampu menarik orang untuk buat amalan tu ataupun untuk ambil amalan ni. Sebab tu kau tengok penceramah-penceramah yang tak cermat dalam mempromosikan doa-doa yang tak jelas, mereka akan cari doa-doa yang seperti ni. Sebab tu kita akan tengok ada penceramah yang dia bawa doa agar tidak dibenci orang. Doa agar tidak dibenci orang. Ni ada penceramah terkenal ni yang duk bawa benda ni. Okay.
Pertama kita nak tahu, Nabi sebagai seorang Rasul, dalam kehidupan dia, dia dibenci orang. Dia dibenci orang. Walaupun dia sebaik-baik orang, walaupun dia sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, tapi dia dibenci. Pertama, kalau kita tengok doa tu tak ada lah makna yang pelik ataupun amalan-amalan yang tak jelas. Dia hanya petikan daripada doa-doa daripada Al-Quran. Secara umum tak ada masalah pun doa tu. Tapi bila mana diberi nama seperti itu, maka ianya akan mengubah cara fikir masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan menganggap bahawasanya dalam agama ni dia ada amalan-amalan yang boleh menolak keburukan-keburukan macam ni, sedangkan keburukan tu pasti akan berlaku. Tuan-tuan tengoklah kehidupan para ulama. Berapa ramai para ulama yang besar, tokoh, terpaksa mengharungi fasa orang benci dia. Takkanlah dia dalam pembelajaran dia, dalam sistem pengajian dia, dia tak jumpa doa untuk selamatkan dia daripada orang benci tu. Dia mesti jumpa. Okey. Tapi benda tu ialah bukan benda yang menjadi keutamaan, tapi itulah yang diutamakan oleh masyarakat. Memang cara nak tackle orang ialah dengan kita mencari poin-poin yang memang orang duk rungsing selalu. Doa untuk mengeluarkan diri daripada bebanan hutang, benda tu memang ada pun. Yang Nabi ajar tu memang ada pun. Daripada Abu Umamah Al-Bahili tu, benda tu, doa tu memang ada. Tapi doa yang dibawa oleh sebahagian orang ni, dia macam satu amalan kaifiat tersusun, kena buat pada hari sekian, waktu sekian, dengan jumlah rakaat sekian kalau ada salatnya. Lalu dia akan menjanjikan keberhasilan yang pasti. Buat yang ni pasti dapat. Itu yang jadi problem. Sebab tiada siapa pun pihak yang boleh memberi kepastian pada benda yang tak pasti melainkan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sahaja melalui wahyu Tuhan. Yang lain daripada itu tidak ada kepastian. Segala benda yang kita duk buat ni pun ianya bersifat tak pasti sebab dia bergantung kepada niat ataupun apa yang terkandung dalam jantung hati satu orang tu. Okey. Jadi saya nak sebutnya ialah nama-nama amalan-amalan yang seperti ini, dia boleh divert akal orang awam ataupun pemikiran orang awam untuk jadi minat dan sungguh terhadap amalan-amalan seperti ini. Okey, amalan-amalan seperti inilah. Okey. Dalam analisis dia sebut, jika dia harus hanyalah untuk orang yang menempuh perjalanan di lautan, doa di atas sekiranya dia harus dan disyariatkan, ia hanya disyariatkan untuk orang yang bertujuan menempuh perjalanan di lautan sahaja. Sebaliknya bagi orang yang membacanya ketika berada di masjid, di rumah dan seumpamanya yang tidak melibatkan menempuh perjalanan di lautan, hanyalah orang yang jahil dan tidak memahami apa yang dia perkatakan sahaja, atau orang mempersenda-sendakan agama Allah. Jika mengandungi maksud yang mempersenda-sendakan agama Allah, yang terlibat berhak dikenakan hukuman. Apa yang nak disampaikan oleh penulis ini, dia nak sebut kepada kita bahawasanya doa-doa yang seperti ini ni, contoh yang kita dengar tadi, Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasa saqafuna. Selain daripada itu ada lagi wamsakhhum ala makanatihim, dan ubahlah bentuk mereka di atas tempat duduk mereka. Ini pun lafaz-lafaz yang tak berapa jelas ni. Okay. Doa-doa seperti ini, andai kata boleh, dia dilakukan pada situasi tertentu, dia tidak dijadikan sebagai wirid untuk diwiridkan setiap hari. Contoh, lepas pada solat ambil kitab ni, lepas tu wirid. Sedangkan bacaan tu tak ada kena-mengena dengan kedudukan orang tu sedang berada sekarang, iaitu dia baru sudah salat. Wirid yang sepatutnya dia buat wirid ini ataupun hizib ini, tapi tiba-tiba dia pergi baca hizib ini. Contoh mudah kita ambil bacaan doa yang syariat, zikir yang syar'i, kita buat pada tempat yang salah. Tuan-tuan selesai daripada salat subuh ni, duduk, kalau tak ada kuliah, menunggu sehingga menunggu sehingga matahari terbit ni, sebab dia ada kelebihan. Tuan-tuan duduk di masjid ni, dalam masjid, tuan-tuan pun baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa tu okey, tapi doa tu untuk naik kenderaan, tapi keberadaan tuan-tuan sekarang bukan di kenderaan, dalam masjid. Kalau nak
nak bahas tentang makna dia okey. Makna dia okey. Tapi ketepatan membacanya dia tak tepat. Jadi penulis nak beritahu sini, kalaulah hizib bahar ni boleh, kalau boleh, tu pun tak boleh dilakukan di semua tempat. Sebab hizib bahar diperolehi oleh pemiliknya ketika mana sedang tersangkut pelayarannya di tengah laut. Jadi kalau dijadikan sebagai hizib selepas salat, hizib pada waktu malam, pada waktu siang, maka ianya tidak ada keseimbangan. Sebab Nabi diajar pada kita doa pagi, doa petang, zikir pagi, zikir petang. Zikir ketika mana naik kenderaan, zikir ketika mana untuk buat itu, untuk buat ini, dia ada beza. Cuma ada satu saja hizib yang kita boleh baca bila-bila masa, di mana-mana tempat, tidak melihat kepada waktu apa pun, iaitu Al-Quran. Yang ni kita boleh baca di mana-mana waktu pun, walaupun ayat tu tak ada kena-mengena pun dengan apa yang kita sedang buat. Sebab itu ialah ijma' para ulama, sebaik-baik zikir ialah Al-Quran. Sebaik-baik zikir ialah Al-Quran. Tu pun masih lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh pada waktu pagi ni bertembung di antara zikir pagi dengan baca Quran. Masih ada sebahagian para ulama yang mengatakan afdal melazimi zikir pagi dulu baru baca Quran. Masih ada pandangan tu. Saya nak sebutnya andaian daripada penulis, kalaulah hizib bahar ni betul, kalau betul, tak salah, tak ada apa yang bercanggah, tetap pengamalan dia bukan amal tiap-tiap hari, bukan amal tiap-tiap waktu, ada waktunya, ada keadaan yang perlu dilihat. Lepas pada tu, kalau tengok apa lagi isu yang dia bawa sini, meletakkan ayat-ayat Al-Quran tidak pada tempatnya. Doa di atas melibatkan penggunaan ayat-ayat Al-Quran tidak pada tempatnya yang sebenar. Ayat-ayat tersebut diturunkan untuk isu-isu yang bukan digunakan dalam doa di atas. Ia sebenarnya boleh digunakan sekadar hajat, tetapi menjadikan sebagai hizib yang dibaca sebagaimana Al-Quran dan berkumpul untuk membacanya pada masa-masa tertentu, hukumnya adalah tidak harus. Maknanya pada isu hizib bahar ni, pertama dibaca setiap waktu, yang kedua dibaca secara jama'i, secara beramai-ramai. Jadi ini ialah isu yang berlaku pada pengamalan hizib ni. Analisis kenyataan, ulama berselisih pendapat tentang membaca ayat-ayat pendinding, iaitu ayat-ayat yang dikumpul dan dikhususkan membacanya yang dinamai dengan ayat-ayat pelindung ataupun al-hars, iaitu suratul Fatihah, 4 ayat awal daripada suratul Baqarah, 2 ayat di tengah-tengah, wa ilahukum iaitu ayatul kursi, 3 ayat di akhirnya, 1 ayat daripada surah Ali Imran, 1 ayat daripada surah Al-A'raf, 1 ayat daripada surah Al-Mu'minun, 1 ayat daripada surah Al-Jin, 10 ayat daripada surah As-Saffat, 3 ayat daripada surah Al-Hashr dan juga Al-Mu'awwizat. Sedangkan ia adalah ayat-ayat Al-Quran, namun disusun secara bercampur dengan tujuan untuk menyusun satu disiplin pembacaan. Sekarang ni nak bahas yang tu. Yang ni bukan hizib bahar ni, yang ni isu lain. Yang ni pernah berlaku pada zaman tertentu. Ada orang dia suka susun ayat tertentu, lalu dia berikan kepada orang lain, disebarkan untuk diamalkan dan dibacakan. Dan sudah pasti amalan yang disebarkan ni ialah tujuannya ialah dengan sebab ada kelebihan tertentu. Kalau tak ada kelebihan tertentu, tidak menarik minat untuk orang buat. Di isu dia ialah bila mana ada benda yang kita boleh dapat selepas pada buat. Biasanya manusia akan buat benda yang macam tu. Dia tak akan buat benda yang dia tak dapat depan mata dia direct. Walaupun memang kita diajar dalam Islam untuk kita ingat setiap amalan yang kita buat ni ada balasan di akhirat. Ya, kita tahu dan memang kita mengharapkan benda tu, tapi walau macam mana pun di sana ada orang-orang yang minat pada benda-benda seperti ini. Hatta orang-orang yang melibatkan diri dia kepada bab-bab membersihkan diri, menjauhkan diri daripada penyakit-penyakit hati, pun masih lagi memburu kelebihan-kelebihan ni. Sebab tu kita dah bahas pada perbahasan lepas. Mencintai dunia ni berada pada 2 kedudukan. Satu, orang yang menumpuk harta. Itu normal. Dia suka pada dunia, dia cari peluang untuk dia dapat duit banyak, dia kumpul harta banyak, dia ada material yang banyak. Itu satu. Yang kedua,
melakukan amalan tertentu untuk mendapat kelebihan luar biasa dengan pandangan makhluk pada dia pun mencintai dunia. Cuma dia tak nampak terlalu direct mencintai dunia. Biasa orang gambarkan orang yang mencintai dunia ni ialah orang yang nak kereta besar, rumah besar, duit yang banyak dalam akaun bank dia. Ini ialah cinta dunia yang jelas. Dah jelas benda tu. Okay. Cinta dunia yang kedua ni ialah buat satu amalan untuk dapat kelebihan duniawi. Dan amalan tu tak jelas pun. Contoh, baca ayat ni, kamu akan terselamat daripada niat buruk orang. Sedangkan kalau kita baca dalam sirah pun, Nabi, para Rasul tak terlepas daripada konspirasi orang terhadap dia. Ataupun yang lebih jelas lagi, baca ayat ni, orang akan minat dekat kita. Itu pun cinta dunia sebenarnya. Cinta dunia lah hakikatnya. Cuma dia bukan jenis dapat duit, jenis dapat something. Segala benda yang digunakan untuk dunia ni hakikatnya ialah untuk kepentingan duniawi. Amalan-amalan yang memudahkan urusan dia untuk dapat duit, cinta dunia tu. Tapi dia bentuk macam tu. Ini part orang tak sedar. Sebab apa? Yang memberi amalan itu disangka orang yang zuhud, disangka orang wali, sedangkan dia pun cinta dunia hebat juga. Ini bahagian yang orang tak perasan. Sebab tu ada orang sanggup cut video amalan-amalan untuk mengelak rumah dimasuki pencuri. Benda tu tak salah. Memang kita tak suka pencuri masuk dalam rumah. Tapi kenapa dia macam memburu benda tu? Pertama saya nak sebut, amalan tu tak jelas, melainkan testimoni daripada orang-orang saleh. Saya taklah kata amalan tu confirm, tak ada. Memang ada orang saleh yang buat, tapi orang-orang saleh zaman dulu, rumah dia orang ada apa? Tak ada apa, tuan-tuan. Kalau kita tengok kan, satu asar yang ditunjukkan dalam kitab-kitab siar, antaranya Syiar Alam An-Nubala, cerita tentang bagaimana Umar Al-Khattab yang menjadi khalifah pergi ziarah kepada gubernur-gubernur, iaitu para sahabat yang dilantik di wilayah Syam. Dia pergi daripada Madinah, dia pergi tengok di Dimashq, sahabat yang jadi gubernur, macam mana kehidupan dia orang. Di Homs, di banyak tempat dia pergi tengok. Kebanyakan sahabat-sahabat yang diziarahi, yang menjadi gubernur ni besar lah dia punya jawatan dia tu. Rumah dia orang tak ada selak pintu pun. Selak pintu tak ada. Ada satu orang sahabat tu, Umar pergi rumah dia dalam keadaan musim sejuk di Syam. Rumah dia tu gelap, cakap dengan Umar tak nampak muka pun, sebab pelita pun tak ada. Macam mana nak ada amalan supaya rumah tak masuk pencuri? Saya nak sebut yang tu. Macam mana nak ada? Rumah pun tak ada apa. Curi kesian, dia curi barang orang lain, dia letak rumah kawan tu. Tak cukup barang nak rumah tu. Okay. Nak katanya itu realitinya. Itu realiti. Sebab tu agama dia tak terbina dengan cara seperti ini. Inilah satu benda yang dia halakan kepala kita ke arah lain, tapi dia tak secara direct. Dia secara kita tak sedar. Dia tetap benda yang menyeleweng. Hakikatnya. Okey. Jadi apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata jalan pintas kepada kemungkaran yang lebih besar. Okay. Mengamalkan hizib bahar merupakan jalan pintas kepada penggunaan sesuatu yang lebih buruk daripadanya, seperti hizib kabir yang juga dinamakan sebagai hizbul barri. Dia ada dua, hizib bahar dengan hizib bar. Bahar maksud dia laut, bar maksud dia darat. Okay. Di dalamnya mengandungi berbagai-bagai bentuk kemungkaran dan doa-doa yang diharamkan. Antaranya, orang bahagia adalah orang yang tidak perlu berdoa kepada Allah. Kenyataan ini terdapat dalam hizib al-kabir. Kenyataan lengkapnya ialah berbunyi, fas-sa'idu haqqan man aghnaitahu 'anis su'ali minka wasyaqiyyu haqqan man harramtahu ma'a kathratis su'ali lak fa aghnana bi fadlika 'an su'alika minka wala tuharrimna min rahmatika ma'a kathrati su'alina lak. Maksud dia apa? Orang yang bahagia ni dalam hizib kabir, bukan hizib bahar, ini hizib kabir. Hizib ni nak pakai di darat. Okay. Orang yang bahagia dalam erti kata yang sebenar
ialah orang yang engkau kayakan dia daripada meminta kepadamu. Dia taklah doa, tapi dia macam himpunan untayan kata-kata hikmah lah. Tapi orang yang amal ni dia akan baca jugalah yang ni. Dia macam orang berjanji. Orang berjanji kan. Orang berjanji dia akan baca daripada awal penulisan tu. Sebab tu waktu dia letak tangan dia di telinga, dia nak tarik macam orang tilawah international, dia akan sebut ibtadi'ul imla bismizzatil aliyah. Tu dalam berjanji. Dia tak tahu apa yang dia baca. Aku mulai penulisan ini dengan nama Tuhan yang Maha Agung. Dia ke tulis? Bukan dia tulis, orang lain tulis. Tiba-tiba mengaku dia tulis. Dia tulis harap tak reti. Okay. Tapi dia pandai baca je. Okay. Sebab apa? Sebab baca. Okay. Jadi orang yang mengamalkan ni, dia akan baca daripada sini. Fassa'idu haqqan man aghnaitahu an su'ali minka. Orang yang bahagia ialah orang yang terhalang daripada berdoa pada kamu. Tengok kenyataan dia, tak jelas. Mana mungkin satu orang manusia antara tanda kebahagiaan dia ialah dia tak berdoa pada Tuhan. Ini benda yang dia sebut. Dia kata wasyaqiyyu haqqan man haramtahu ma'a kasratis su'ali lak. Kemudian dia sebut apa? Dan orang yang celaka ialah orang yang mengharamkan dirinya daripada memperoleh rahmatmu meskipun dia banyak berdoa dan meminta kepadamu. Tengok, dia buat satu kenyataan yang tak tally, tak jelas. Orang yang banyak berdoa ialah orang yang celaka dengan sebab dia tak dapat rahmat, sebab tu dia berdoa banyak. Tapi kalau orang yang kurang berdoa ialah orang yang bahagia. Sedangkan arahan berdoa ialah arahan pada Quran. Banyak berdoa. Bahkan kalau tengok Nabi Ibrahim, lama mana dia berdoa untuk dia dapat jawapan. Dia mati pun tak dapat jawapan lagi. Okay. Maknanya kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan tengok bagaimana kehidupan para Nabi dan Rasul. Mereka hidup dengan doa. Tapi dalam kenyataan ni dia kata orang yang banyak berdoa tu problem, sebab banyaknya dia berdoa. Sedangkan jiwa yang ringan untuk berdoa, lidah yang ringan untuk berdoa ni, petunjuk kepada rahmat Tuhan sedang turun. Itu yang kita tahu. Okay. Jadi kenyataan-kenyataan seperti ini ialah kenyataan-kenyataan yang seakan-akan memberi makna lain, supaya padan dah kalau kita hidup dengan hizib, dua hizib ni je, tak payah kita pergi pada yang lain. Cukup hizib bahar, hizib kabir, selesai. Tak payah nak soal isu-isu lain, tak payah lagi nak bahas benda-benda lain. Itu yang nak disampaikan oleh penulis. Seakan-akan cukup kepada mereka yang nakkan kebaikan ni berpada dengan dua hizib ni sahaja. Okay. Jadi itu antara benda-benda yang kita boleh tengok lah daripada orang kata apa, penyelewengan yang tak jelas dalam yang terdapat dalam hizib kabir ataupun hizib bahar ni. Selain daripada itu ialah meminta agar Allah mengingati seseorang yang lalai lebih daripada seseorang yang mengingati Allah. Antara yang ada dalam hizib kabir ni, wadhkurna idh ghafalna anka bi ahsani mimma tadhakkarna bih idza dzakarnaka warhamna idza asaynaka bi atammi minka tarhamuna bihi idza ata'nak. Yang bererti, ingatlah kepada kami ketika kami lalai dengan ingatan yang lebih baik dari yang engkau ingatkan kepada kami ketika mana kami ingat kepadamu, dan rahmatilah kami apabila kami melakukan maksiat dengan rahmat yang lebih sempurna yang engkau rahmatkan kepada kami ketika kami melakukan ketaatan kepadamu. Tuan-tuan dengar apa yang dia sebut. Okey, saya bagi pelan sikit. Dia kata, wahai Tuhan, ingatlah kami, kita, ketika mana kami lalai lebih berbanding ketika mana kami tak lalai. Dan rahmati kami ketika mana kami sedang bermaksiat lebih berbanding kami sedang taat. Itu potongan daripada hizib al-kabir. Ada orang dia akan cari celah lah ni. Orang yang minat dengan hizib kabir ni, dia akan cari celah nak backup lah ni. Mungkin dia akan kata dia tu tak faham maksud daripada kata-kata itu sebenar, maka dia akan takwil kona kiri kanan atas bawah belakang depan lah. Dia akan buat macam-macam. Okay. Itu normal lah. Okay. Cuma saya nak kata inilah trend benda-benda yang tak jelas. Dia akan ada susunan perkataan-perkataan yang macam ni, perkataan-perkataan yang tak tahu nak cakap apa, tapi nampak kemas lah.
Macam yang ada dalam berita agama ni lah. Yang ni lagi dahsyat sebab dia bahasa Melayu. Okay. Jadi semua benda-benda ni ialah benda-benda yang satu pattern je. Benda-benda yang sejenis sahaja. Bila mana dia nak promote benda-benda yang tak jelas, maka dia akan datang dengan style yang macam ni. Sebenarnya style macam ni dia bukan style zaman mutaakhir, zaman Nabi dan sebelum kedatangan Nabi Muhammad lagi, sehingga Quran mention benda ni, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, alladzina yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Mereka yang meliuk lentukkan lidah untuk mempercantikkan perkataan. Ini perangai ahli kitab. Dia ada kebolehan waktu dia bercakap tu kemah cara dia bercakap. Sebab tu kalau tuan tengok tokoh-tokoh yang berpengaruh, antara skill yang dia kena develop, dia kena kembangkan ialah kemahiran bercakap yang confident dan bercakap dengan tiada sekatan dalam ucapannya. Maknanya kalau waktu dia berucap, waktu dia menyampaikan apa-apa saja ucapan, kita tak nampak dia macam tak ada, lancar, tak ada sekatan, macam ada skrip kat depan, walaupun dia tak pakai skrip. Itu ialah bakat yang ada pada setengah orang, ataupun latihan yang banyak dia boleh kembangkan kebolehan tu. Cuma nak katanya ini pernah berlaku pada zaman Nabi, iaitu ahli kitab waktu dia bawa kitab, dia buka kitab tu depan musyrikin Mekah yang tak reti baca kitab dia orang, kelebihan yang dia orang ada ialah yalwuna alsinatahum, meliuk lentukkan lidah, tak nampak macam sedang menipu, sehingga Tuhan kata litahsabuhu minal kitab, untuk orang-orang yang mendengar itu menyangka itulah isi kitab, wa ma huwa minal kitab, akan tetapi dia bukan daripada kitab. Nak tunjuk bagi kita apa dia? Nak tunjuk trend ini akan berulang selalu, Yang mengetahui hakikatnya ialah orang yang betul-betul duduk dan mendalami isi kitab, dia akan tahu ini bukan daripada kitab. Tapi orang-orang yang jarang-jarang pegang kitab, jarang-jarang duduk dekat dengan benda-benda yang macam ni, memang dia akan mudah ditipu dengan sebab keindahan susunan perkataan yang menipu itu. Nanti kita akan tengok lagi sambungan-sambungan yang akan datang pada Hizib Bahar ni, sebelum kita habiskan buku ni dengan isu yang ke-12 yang terakhir, iaitu isu berkaitan dengan mendahulukan selawat-selawat yang tak jelas berbanding selawat-selawat yang telah disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpada situnya untuk pagi ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.